Allahumma barik wa sallim nahmadu wa salli ala rasulil karim amma ba' sambungan haji perpisahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usama bin Zaid radhiyallahu an bepergian di atas unta yang sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam perjalanan ini. Berhampiran dengan Muzdalifah, Rasulullah SAW turun pada untanya untuk membuang air kecil. Selepas itu Usama radhiyallahu an menuangkan air untuk baginda SAW berwuduk. Kemudian telah menjadi satu amalan kebiasaan yang tetap bagi Ibnu Umar radhiyallahu an, bila mana beliau sampai ke tempat ini semasa haji, beliau turun untuk berwuduk, menunjukkan bahawa Rasulullah SAW berwuduk di sana. Setelah berwuduk, Usama radhiyallahu an mengingatkan Rasulullah SAW tentang solat maghrib, tetapi baginda SAW menjawab, kita teruskan dan lakukan solat maghrib di Muzdalifah. Apabila mereka tiba di Muzdalifah, Rasulullah SAW sekali lagi mengambil wuduk dan mengerjakan solat maghrib dan isyak sekaligus. Selepas solat, baginda SAW sibuk dengan doa. Menurut setengah riwayat, Allah SWT menerima rayuan baginda bagi pihak orang-orang yang zalim juga. Lihat lembaran-lembaran yang lepas. Pada malam yang sama ini, baginda SAW menghantar dahulu wanita-wanita, kanak-kanak dan orang-orang yang telah tua ke Mina kerana takut bahawa mereka akan mendapat kesukaran bergerak dengan kumpulan yang besar ini. Bersama-sama dengan Saki Baki, sahabat-sahabat radhiyallahu anhuma, baginda SAW tinggal sehinggalah ke pagi esoknya. Mereka melakukan solat fajar dan meninggalkan Muzdalifah untuk pergi ke Mina sebelum matahari terbit. Pada masa ini Usamah radhiyallahu an telah menyertai mereka yang berjalan kaki, dan Fadil bin Abbas radhiyallahu an menunggang bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas unta. Fadil radhiyallahu an masih terlalu muda. Di tengah pertengahan jalan, seorang gadis muda datang bertanya kepada Rasulullah SAW satu soalan tentang haji badal bagi pihak bapanya. Fadil radhiyallahu an merenung pada si gadis tersebut, dan Rasulullah SAW memalingkan mukanya dengan tangan baginda SAW yang berkat itu daripadanya, supaya tidak melihat kepada gadis asing ini, dan bersabda, pada hari ini ialah hari yang mana seorang yang mengawasi matanya, telinganya dan lidahnya daripada dosa-dosa akan diampunkan. Di sepanjang jalan, Fadil radhiyallahu an mengutip batu-batu yang dikehendaki oleh Rasulullah SAW. Orang ramai datang untuk bertanya berbagai-bagai soalan yang mana dijawab oleh baginda SAW. Seorang bertanya, ya Rasulullah SAW, ibuku telah menjadi tua dan lemah. Walaupun kami terpaksa mengikatnya di atas belakang unta, kami takut-takut bahawa maut akan mendatanginya. Bolehkah aku melakukan haji bagi pihaknya? Rasulullah SAW menjawab, jikalau ibu mempunyai hutang yang banyak, apakah kamu akan memikul urusan penyelesaiannya? Orang itu menjawab, sesungguhnya. Rasulullah SAW kemudiannya meneruskan, begitu juga kamu patut memikul hal hajinya. Sebentar kemudian perarakan itu melewati Wadi Muhasar. Ini adalah tempat di mana Allah membinasakan Abrahah dan kekuatannya yang datang dengan ketenteraan yang kuat dan gajah-gajah untuk membinasakan Kaabah. Apabila mereka melewati lembah ini, Rasulullah SAW mengendarai untanya dengan tergopoh-gapah supaya dapat melalui dengan pantas tempat yang mana terdapat kemurkaan Allah diturunkan. Setibanya di Mina pada pagi hari pada tanggal 10 hari bulan Zulhijjah, mereka terus menuju ke Jamratul Aqabah dan melontar 7 ketul batu kepadanya. Talbiyah yang diteruskan sehingga ke waktu ini sejak pemakaian ihram telah terhenti sekarang. Rasulullah SAW kemudiannya pergi ke kemahnya, di mana baginda SAW terpaksa tinggal 2 hari lagi dan memberikan khutbah lainnya yang panjang. Di dalamnya banyak perkara diterangkan, dan perkara-perkara ini disebutkan sebagaimana biasanya disebut pada masa perpisahan. Selepas itu Rasulullah SAW menuju ke Manhar, iaitu tempat penyembelihan, di mana binatang-binatang disembelih, dan untuk setiap tahun pada umurnya 63 tahun itu, baginda SAW menyembelih seekor unta. Sejumlah 63 unta itu, 6 atau 7 datang ke hadapan dengan kehendak mereka seolah-olah suka untuk disembelih di jalan Allah. Di samping itu, Ali radhiyallahu an menyembelihkan yang selebihnya untuk menyempurnakan 100 unta. InsyaAllah kita sambung. Semoga Allah Ta'ala bagi taufik untuk kita ambil iktibar, amalkan dan sampaikan. Subhanallah bihamdi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.